Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 tahun. Memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini, Al-Mahdi, mempunyai nama seperti nama Rasulullah SAW, dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi namanya Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Dia daripada keturunan Fatimah binti Muhammad, daripada anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Mahdi akan muncul daripada arah timur, bukan daripada Sirbab Samira, sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igawan mereka semata. Pemikiran yang sangat lemah dan gila terus begitu, yang dimasukkan oleh syaitan. Prasangka mereka tidak mempunyai alasan, baik dari segi Quran maupun sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sihat. Yang dia kata ini diambil daripada perkataan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengungkap secara ringkas tapi padat macam mana cara kita percaya wujudnya Imam Mahdi. Satu, untuk membezakan kepercayaan kita Ahlu Sunnah dengan puak-puak falsafah ni, Pak Amir, Pak Cik. Puak-puak falsafah, makna Al-Mahdi itu, dia falsafahkan. Dia bukan kata orang. Dia tak nisbah pada orang. Dia nisbah pada sistem. Maka sebelum kiamat, dunia ni akan diubah sistem dia. Maka kerana faham demikian, setiap kelompok, mereka ada Imam Mahdi yang mereka tunggu. Syiah ada Imam Mahdi yang mereka tunggu. Tarikat dan Sufi ada Imam Mahdi yang mereka tunggu. Manakala kita Ahlu Sunnah, kita tak faham Al-Mahdi macam tu. Al-Mahdi ni kita faham secara hakikat. Dia akan wujud. Bila dia wujud, dia akan jadi macam mana? Bila dia wujud, dunia seluruhnya tak ada nama lain panggil dia. Melainkan akan panggil Al-Mahdi. Tak ada siapa boleh tolak. Melainkan akan terpecah umat jadi dua. Satu mengikut, satu tak mau ikut. Yang tak mau ikut ini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang tak tahu nak panggil dia apa. Orang tak panggil dia khalifah tarikat, orang tak panggil dia wakil parti itu, orang tak panggil dia wakil tarikat ni. Tidak. Semua akan panggil dia dengan nama yang Nabi panggil dia. Apa dia? Al-Mahdi. Pasal itu bila Nabi bubuh nama itu yang akan naik. Dan Quran menyatakan, liyuzhirahu ala dini kulli. Allah akan menzahirkan itu. Walau karihal kafirun, walaupun tidak disukai oleh orang kafir. Maka apa yang Al-Mahdi akan buat? Al-Mahdi akan memerintah dunia selama 7 tahun. 7 tahun. Kira kalau pilihan raya 1 penggai lebih 2 tahun lah. Kan? Jadi pada masa tu, parti-parti ni tak laku. Umat Islam yang hidup dalam penindasan dan kezaliman melihat Al-Mahdi, dan Al-Mahdi datang dengan akhlak. Al-Mahdi tidak datang dengan platform politik, tapi dia datang dengan kehidupan akhlak Islam. Dia bermain Islam. Dia tak umai benda lain. Artinya Al-Mahdi ni satu orang yang memang belajar Islam. Dia belajar Islam, dia tahu Islam, dia tahu Quran, dia tahu sunnah. Dia boleh cakap Arab. Dan masa dia main itu, dunia di penghujung dia. Tentulah dia satu orang yang intelek. Dia smart. Dia main. Dan Ibn Katsir kata, dia daripada keturunan Rasulullah. Jadi ini tidak ada masalah. Daripada keturunan orang yang mulia, Alhamdulillah. Seronoklah. Dan inilah kerana itulah Syiah kata Al-Mahdi itu daripada pihak dia. Di Iraq tu kan ada satu gua dia duduk tunggu Al-Mahdi keluar. Dah ada syekh duduk tunggu. Banyaklah orang duduk pergi dalam situ. Sementara Al-Mahdi nak keluar, syekh tu dia ni lah, jual ayak lah, jual apa. Orang tanya kat dia bila Al-Mahdi nak keluar, dia kata lagi lambat lagi bagus. Kalau keluar awal tak laku ayak aku. Tu syekh yang jaga tu. Syekh yang jaga lubang tu. Maka pada tiap-tiap tahun
daripada bulan Sya'ban, apabila masuk nisfu Sya'ban, maka Syiah akan memuliakan nisfu Sya'ban dengan upacara yang khusus kerana dia percaya Al-Mahdi akan keluar pada nisfu Sya'ban. Karena itu kita bertanya pada diri kita, kita nisfu Sya'ban ni pasal apa pula? Kita ada percaya begitu, percaya lagu ni kan? Okey, tak apa, kalau kebetulan sama, is okey. Tapi kita kena bawa dalil lah. Daripada hadis mana kita percaya nisfu Sya'ban itu kat buku, daripada hadis mana kita percaya nisfu Sya'ban ni kata kena baca Yasin 3 kali. So kita bawa dalil kita. Kalau semua dalil itu sahih, bermakna itu khazanah kita lah, teruskanlah. Tapi kalau didapati amalan itu lebih banyak dia punya punca daripada Syiah yang tunggu Al-Mahdi Muntazar, maka eloklah kita jangan buat upacara tertentu. Sebab dalam hadis Muslim Nabi dah kata, jangan kamu berpuasa, jangan kamu semayang pada malam Jumaat dengan satu semayang yang kamu tak pernah semayang pada malam lain. Jangan berpuasa pada harinya dengan satu puasa yang kamu tak pernah puasa pada hari lain. Maka jangan kamu khususkan. Jadi maka kerana itu nisfu Sya'ban menjadi hari yang besar kepada Syiah, kerana hari itu Imam Mahdi akan keluar daripada tempatnya mereka tunggu. Baru ni jebon mana tak tahu keluarkan yang pakai hijau tu, keluar asap boom, duduk babai, keluar sekarang tak di masuk balik. Pasal Trump kata siapa mai daripada Iran tak boleh masuk Amerika kan, terus dia masuk balik pasal dia pun nak pergi Amerika. Ini semua bukan Al-Mahdi, ini masih bodoh. Maka inilah kepercayaan Ahlu Sunnah. Apa yang akan terjadi? Keberkatan itu wujud. Allah mula tunjuk berkat. Hujan yang turun Pak Amir bukan hujan banjir, tapi hujan rahmat. Bumi subur, tanam apa subur, buat apa jadi subur, pembangunan jadi hebat. Al-Mahdi. Dan inilah yang kita faham daripada kehadiran Al-Mahdi. Di antara dalil daripada As-Sunnah, Nabi SAW yang sahih tentang munculnya Imam Mahdi. Baginda menyebut, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdiyu yusqihi Allahu al-ghaith wa tukhrijul ard nabataha wa yu'ti al-mal sihaha wa takthuru al-mashiyah wa ta'zamu al-ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyah. Nabi kata Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Diberikan kepadanya hartanya melimpah. Semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia dan dia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Ini disebut dalam hadis Al-Hakim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Az-Zahabi kata hadis yang kuat, hadis yang sahih. Cuma sedikit perhatian, bila dalam hadis ni Nabi sebut, bila Al-Mahdi turun, Nabi kata yusqihi Allahu al-ghaith. Allah akan turunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah akan memberikan harta yang baik-baik kepada umat. Dan banyaklah binatang-binatang yang kita kata binatang-binatang menjadi makin sihat, makin bermanfaat. Ketika itu umat berada dalam keadaan ta'zim, kemuliaan, tidak ada penghinaan. Rakyat duduk dalam keadaan tidak hina. Maka ini akan berlalu Nabi kata selama 7 ke 8 tahun. Kita boleh bayang, katalah ketika itu pembangunan kemajuan begitu tinggi. Katalah ketika itu segala kemajuan ni tidak berlaku sama rata pun. Dia tidak menindas umat. Kenapa? Allah memberi kehidupan daripada bumi dia. Katalah ada bangunan tinggi-tinggi, orang Islam satu orang pun tak ada atas situ. Katalah semua kepunyaan kroni-kroni, rakyat tidak merasa ditindas. Kenapa? Punya berkat zaman tu, dia boleh hidup dengan, kita kata balik kampung saja, dia tanam tu, dia tanam ni, dia boleh jadi orang peniaga yang terkenal. Tidak ada masalah. Berbeza dengan zaman kita yang tidak berkat. Dahlah projek-projek besar kita tak dapat, Pak Amir. Bila kita balik ke kampung kita, kita tak boleh nak hidup. Kerana kezaliman tu dia tekan sampai bawah. Tak boleh hidup. Nak jual nasi lemak RM1, tak boleh. Pasal apa? Pasal minyak naik. Ini nama dia zaman yang tidak berkat. Tetapi Al-Mahdi, bila dia memerintah dengan keadilan, umat badui ni, dia tak keluar daripada kampung dia pun, dia boleh hidup. Dia boleh hidup.
Tidak ada tekanan perasaan. Hujan yang turun itu adalah hujan yang diidam-idamkan. Apa akan jadi? Nabi kata, takhrujul ardu nabatuha. Bumi mengeluarkan apa yang boleh dimakan dan dinikmati oleh manusia dan binatang. Hari ini binatang, makanan binatang dalam beg plastik itu pun tipu. Kesian kat binatang. Bukan kata kita kena penipu. Anjing pun kena tipu. Makan plastik bukan ikan betul. Kesian anjing tu sakit, demam, koror, menyalak pun tak sedap. Ya Allah, kesian. Punya penipu. Hari ni orang jual kopi ke jual apa bubuh stevia. Tiba-tiba ada stevia tak betul. Ya Tuhan. Punya tidak berkat hidup kita. Maka tak bolehlah kita kata Alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita tidak berkat. Kehidupan kita tak berkat. Sistem kita tidak berkat. Subhanallah. Baik. Juga beliau bersabda, hadis tadi, hadis Al-Hakim daripada Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan bagaimana keadaan itu akan berubah bila Al-Mahdi datang dan bagaimana dia akan duduk, berapa lama dia akan duduk kat sini dan apa yang dia akan bawa. Kemudian hadis lain menyebut Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihullahu fi lailatin. Nabi menyebut Al-Mahdi berasal daripada ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Berkat dia. Dia berbeza dengan Dajjal. Dajjal dalam sebagai riwayat kata duduk tak lama, hanya 40 hari. Tapi sehari itu macam setahun. Boleh bayang? Macam mana tersiksanya kita hidup. Teruknya keadaan tu, kezaliman, penipuan. Al-Mahdi datang membawa kebaikan. Satu malam manusia merasakan benak-benak dia datang membawa keselamatan. Baginda bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Nabi kata Al-Mahdi berasal dari keturunanku, daripada anak Fatimah. Orang kata lagu tu Mahdi Syiah. Siapa kata Syiah daripada keturunan Nabi? Tak ada kena mengenal Syiah dengan Nabi. 12 imam Syiah itu kesemuanya imam kita, imam Ahlu Sunnah. Ja'far As-Sadiq ke, apa nama, Ali bin Zaid ke, Zaidiyah ke, semua tu imam Sunnah. Mereka yang dipanggil apa nama, Ja'fariyah. Pasal dibaca Ja'fariyah, tak dipanggil Ja'fari. Kalau Ja'fari ni sebuah tubuh badan macam Syafi'i dan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i tubuh badan dia lah. Kalau Syafi'iyah orang mengaku ikut dia, belum tentu ikut pun. Dia panggil mereka ini mazhab Ja'fariyah. Sandar kepada Ja'far. Imam Ja'far bin Baqir. Tak. Imam Ja'far bin Baqir itu Ahlu Sunnah. Bacalah kitab-kitab tafsir, nama dia berlambak. Maka dia tak ada kena mengena dengan akidah Syiah. Mereka yang sandar. Saya kata saya kawan dengan Datuk. Memang saya kawan dengan Datuk. Tapi apa saya cakap, saya kata, Datuk kata ya. Saya yang kata, bukan Datuk yang kata. Maka inilah penipuan yang mereka lakukan. Maka kadang sebahagian orang dia musuh dengan Syiah, dia musuh imam-imam 12 tu. Termasuk nombor 12 punya imam yang tak ada muka lagi adalah Al-Mahdi. Maka Al-Mahdi bukan Syiah. Keluarga Rasulullah bukan Syiah. Surah Al-Ahzab kata, keluarga Rasulullah itu Allah bersihkan daripada kekotoran, kekejian. Allah bersihkan itu. Maka kalau Al-Mahdi daripada keturunan Fatimah, kita kata Alhamdulillah. Memang betul lah, pemimpin besar-besar ni keturunan dia kena baik. Maka Allah jaga Rasulullah tu daripada Adnan. Keturunan Nabi tu turun sampai Adnan. Adnan ni siapa dia? Adnan ni cicit ataupun cucu kepada Ismail. Nampak dia punya mata rantai tu Allah sangat pelihara. Maka Al-Mahdi daripada keturunan Fatimah itu hadis Ummu Salamah, hadis daripada Abu Daud.